Oke, kali ini adalah sambungan daripada topik sebelum ini, yaitu untuk hari ini adalah luas permukaan bentuk 3 dimensi. Oke, sebelum ini kamu telah belajar bagaimana untuk membuat bentangan bagi bentuk 3 dimensi. Oke, kamu perlu tahu macam mana membuat bentangan sebab kamu akan mengira luas permukaan itu berdasarkan bentangan bagi bentuk 3 dimensi yang kamu sudah buat itu. Oke, contoh di sini luas permukaan bagi kubus. Oke, kubus kita ketahui semua sisinya adalah sama panjang. Oke, dan kubus mempunyai permukaan yang berbentuk segi 4. Oke, jadi luas bagi segi 4. Luas segi 4. Oke, untuk kubus segi 4 sama. Panjang, darab, lebar. Oke, kita tengok di bentuk bentangan bagi kubus ini. Ada 6 permukaan. Ada 6 permukaan semuanya. Oke, semuanya sama besar. Jadi kita kira satu permukaan, luas permukaan untuk satu bentuk dahulu. Panjang, darab, lebar. Panjangnya 5 cm, lebarnya pun 5 cm. Jadi untuk satu segi 4 sama itu, ataupun satu permukaan bersamaan 25 cm persegi. Oke, jadi ada 6 permukaan yang sama besar di sana. Kamu darabkan 25 darab dengan 6 sama dengan 150 cm persegi. Oke, ini adalah luas permukaan untuk kubus berdasarkan panjang sisi yang diberi. Oke, seterusnya kuboid. Oke, kuboid mempunyai 6 permukaan, tapi ada 2 size yang berbeza. Oke, contoh yang berwarna biru ini. Oke, contoh yang berwarna biru ini size-nya sama. Ada 2 size yang sama. Dan juga permukaan yang berwarna coklat itu ada 4 size yang sama. Oke, jadi kamu kena kira ada 2 bentuk segi 4 yang berbeza ukurannya. Oke, contoh sekarang kita tengok contoh yang diberi sini dalam gambar raja. Oke, kita kira dahulu luas permukaan. Oke, kita kira yang bahagian tepi ini, yang warna merah. Oke, 2 ini adalah sama besar. Sama juga panjang, darab, lebar. 3 darab 4. Sama dengan 12 cm persegi. Oke, ini untuk satu permukaan. Tapi ada 2 permukaan yang sama, jadi 12 darab dengan 2 sama dengan 24 cm persegi. Oke, seterusnya kamu perlu kira 4 permukaan yang sama, yaitu, oke, yang ini di bahagian belakang 1, bahagian bawah 2, bahagian tapaknya, bahagian depan ini 3, dan bahagian atas 4. Oke, jadi ada 4 permukaan yang sama besar, jadi kita kira luas permukaan empat kawasan tersebut sama juga panjang, darab, lebar sebab berbentuk segi 4. Oke, 7 darab dengan 4 cm sama dengan 28 cm persegi. Oke, itu untuk satu permukaan. Luas untuk satu permukaan. Jadi kita darabkan dengan 4 permukaan. 28 darab 4 sama dengan 112 cm persegi. Oke, jadi luas keseluruhan, luas permukaan keseluruhan, luas permukaan bagi kuboid ini sama dengan 24 cm persegi tambah dengan 112 cm
persegi. Maka jawapannya adalah 136 cm persegi. Oke, itu untuk kuboid. Oke, seterusnya untuk luas permukaan bagi prisma ini. Oke, kamu perlu cari dahulu panjang sisi untuk prisma ini. Oke, sebab dia ada satu sisi yang perlu kamu tahu dia punya nilai. Oke, contoh di sini kamu tengok bentuk segitiga tersebut. Oke, ini 3 cm dan yang ini pula 4 cm. Kamu perlu cari panjang sisi yang di sini yang dikenali sebagai hypotenuse. Perlu cari. Oke, jadi kita gunakan teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan E kuasa 2 tambah B kuasa 2. E kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 3 kuasa 2 sama dengan 9 tambah dengan 16, 25. C sahaja punca kuasa 2, 25 sama dengan C ialah 5. Okey, jadi kamu dapat nilai di tepi ini ataupun hypotenuse-nya adalah 5 cm. Okey. Sekarang baru kamu boleh kira berapa luas permukaan ataupun bentuk permukaannya. Kalau tidak dapat gambaran, kamu cuba lukiskan. Okey, kamu lukis bahagian tapaknya dahulu. Okey, bahagian tapaknya 10 cm. Okey, cikgu label lah bahagian tapaknya yang berwarna biru ini 10 cm. 4 cm. Okey, seterusnya bahagian belakang ini yang berwarna merah. Supaya kamu nampak dengan jelas, 10 cm juga. Panjangnya 10 cm. Tapi lebarnya di sini 3 cm. Oke. Dan segitiga ini dan sebelah tepi ini sama juga. Tepi sini 3 cm. Dan di tepi sini pun 3 cm. Oke, yang terakhir panjang ini untuk yang bahagian sebelah luar ini. Garisan sebelah luar yang menutup di atas ini. Oke, yang ini panjangnya sama 10 cm. Tetapi panjang bahagian tepi ini yang kamu kira tadi ialah 5 cm. Oke, panjang 5 cm ini bersamaan dengan hypotenuse yang di tepi untuk segitiga ini. Oke, jadi sekarang kamu kira satu persatu dahulu. Oke. Contoh kita kira ini 1, 2, 3. Oke, dan ini 4. 4 dan 5 adalah luas yang sama. Oke, sekarang kamu kira dulu luas untuk kawasan 1 yang kamu label itu. Oke, kawasan yang pertama itu panjangnya adalah 10 cm. Luas segi 4. Yang pertama 10 darab 4 sama dengan 40 cm persegi. Oke, luas. Oke, ini kita label sebagai A. Ini sebagai B dan yang ini sebagai C. Oke, luas segitiga B, segi 4B 10 darab dengan 5 cm sama dengan 50 cm persegi. Oke, luas segitiga C 10 darab dengan 3 cm sama dengan 30 cm persegi. Oke, seterusnya luas segitiga. Oke, luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang darab lebar. Oke, 1/2 darab panjangnya 3 cm darab dengan lebarnya 4 cm. Sama dengan 6 cm persegi. Oke, itu untuk satu segitiga. Tapi ada dua segitiga yang sama, jadi kamu darabkan dengan 2.
Jadi 12 cm persegi. Oke, jadi sudah dapat nilai untuk segitiga dan juga segi empat tersebut. Maka luas permukaan untuk prisma ini, luas permukaan prisma sama dengan tambahkan luas segitiga itu, yaitu ada luas segitiga 12 cm persegi, tambah dengan luas segi empat, ada 3 segi empat di sana, 40 cm persegi, tambah dengan 50 cm persegi, tambah dengan 30 cm persegi. Oke, lepas tu kira jumlahnya 132 cm persegi. Oke, seterusnya adalah luas permukaan bagi prisma juga, cuma berbeza sebab bentuk tapaknya ataupun ada bentuk permukaannya yang berbentuk trapezium. Oke, bentuk trapezium ini, oke, kalau kamu jumpa ada sisi 4. Oke, ini dipanggil bentuk trapezium apabila dia mempunyai dua sahaja garis selari. Oke, contoh dua garis selari yang inilah. Sisi 4 tapi ada dua sahaja garis selari. Oke, jadi contoh kita labelkan ini E dan ini B. Dan di sini tinggi. Tinggi untuk trapezium itu. Oke, formula untuk trapezium. Oke, luas trapezium. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab E tambah B. Darab dengan tinggi. Oke, jadi kita kena kira dulu luas trapezium ini. Oke, sebelum kamu kira luas trapezium, kita kira dulu luas trapezium. Oke, yang pertama, luas trapezium ada dua trapezium di sini. Oke, ada dua trapezium, jadi kita kira satu saja dulu, kemudian darabkan dengan 2. Oke, luas trapezium sini 2 cm. Oke, sebab sama dengan di hujung nih. 1/2 darab E 2 cm tambah B 6 cm. Darab dengan tingginya 3 cm. Oke, 2 tambah 6, 8. 1/2 darab 8 darab 3. Oke, jadi kita selesaikan sama dengan 12 cm persegi. Oke, ini untuk satu trapezium. Ada dua trapezium di sana, 12 darab dengan 2 sama dengan 24 cm persegi. Oke, trapezium sudah. Sekarang kita kira luas permukaan di bahagian belakang ini. Oke, yang cikgu lorengkan dengan warna hitam. Oke, luas segi 4, bentuknya adalah bentuk segi 4. Oke, panjangnya adalah 30 cm. Oke, ikut yang di depan ini. Jadi, luas segi 4. Oke, contoh kita labelkan ini sisi 4E. Oke, untuk sisi 4E, panjang darab lebar 30 darab 3. Sama dengan 90 cm persegi. Oke, lepas tu yang kedua, sisi 4B. Oke, luas segi 4 ataupun sisi 4B. 30 darab dengan 6. Sama dengan 180 cm persegi. Oke, ada satu lagi.
Di bahagian atas ini kita labelkan sebagai C. Luas segi 4 C. Oke, panjangnya 30, lebarnya 2 cm. 30 darab 2 sama dengan 60 cm persegi. Oke, yang terakhir adalah segi 4D. Oke, segi 4D yang bahagian ni. Oke, bahagian ni. Oke, luas segi 4D. Oke, luas segi 4D. Sama juga panjang darab dengan lebar. Oke, panjangnya 30. Tapi berapakah lebarnya di sini? Yang ini. Oke. Tidak diberi nilai di sana, tapi kamu kena cari sendiri dengan menggunakan teorem Pythagoras. Oke, kembali lagi teorem Pythagoras. Yang ini 3 cm. Oke, di sini 3 cm. Di sini pula panjang keseluruhan 6 cm, di atas 2 cm. Maksudnya untuk bahagian yang kamu mau kira ini cuma 4 cm. Jadi keluarkan segitiga tersebut. Sini 3 cm dan di sini 4 cm. Oke, gunakan teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan E kuasa 2 tambah B kuasa 2. E kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah B kuasa 2, 4 kuasa 2. Oke, C kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2, 9 tambah 4 kuasa 2, 16. Kita sambung di bawah. C kuasa 2 sama dengan 25. C sahaja punca kuasa 25. Punca kuasa 2, 25 sama dengan 5. Oke, jadi panjang di sini nih adalah 5 cm. Maka 30 darab dengan 5 cm. Oke, dapatlah jawapannya 150 cm persegi. Oke, sekarang kamu sudah kira semua bahagian permukaan untuk prisma. Maka luas permukaan bagi prisma kamu boleh tulis dengan menambah semua luas permukaan setiap bahagian tersebut. Jadi luas permukaan prisma sama dengan yang pertama 90 cm persegi tambah 180 cm persegi tambah 60 cm persegi tambah dengan 150 cm persegi dan tambah luas trapezium, ada 2 trapezium di sana, 24 cm persegi. Oke, maka jawapannya adalah 504 cm persegi. Oke, itu luas untuk permukaan bagi prisma berdasarkan bentuk trapezium itu tadi. Oke, sekarang kamu tengok luas permukaan bagi silinder pula. Oke, silinder apabila kamu bentangkan, kamu akan dapat dia punya bentuk ada 2 bulatan dan 1 permukaan berbentuk segi 4. Permukaan berbentuk segi 4 itu adalah yang melengkung untuk menutup bahagian atas dan bawah silinder itu. Mencantumkan bahagian atas dan bahagian bawah silinder. Oke. Untuk bulatan, luas silinder kita kira luas bulatan dahulu. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Oke, pi 22 per 7. Darab dengan jejari, jejarinya ialah 5 cm. 5 kuasa 2. 22 per 7 darab dengan 5 kuasa 2 sama dengan 78,57 cm
persegi. Okey, ini untuk satu bulatan. Ada dua bulatan, maka kita darabkan dengan 2. 78,57 darab dengan 2. Maka jawapannya adalah 157,14 cm persegi. Okey, itu untuk luas bulatan. Okey, permukaan yang seterusnya adalah permukaan berbentuk segi 4. Okey, berbentuk segi 4, di sini 10 cm. Kita mau cari berapa lebar untuk segi 4 ini, permukaan melengkung ini. Lebarnya adalah bersamaan dengan lilitan bulatan untuk dua bulatan ini. Jadi lilitan bulatan, panjang lilitan bulatan sama dengan 2 pi j. Oke, jadi kita kira lilitan bulatan 2 darab pi 22/7 darab jejari 5 cm. Sama dengan 2 darab 22/7 darab dengan jejari 5 cm sama dengan 31,43 cm. Oke, ini lilitan bulatan. Maka luas segi 4 sama dengan 10 cm darab dengan 31,43 cm. Maka jawapan akhirnya adalah 314,3 cm. Okey, jadi luas keseluruhan ataupun luas permukaan bagi prisma, bagi silinder. Luas permukaan bagi silinder sama dengan tambahkan luas bulatan, ada dua bulatan, 157,14 tambah dengan 314,3 cm. Okey, maka jawapan akhirnya adalah 471,44 cm. Okey, kalau jawapan dalam perpuluhan, ambil dua titik perpuluhan saja, nilai dalam dua titik perpuluhan. Okey, seterusnya adalah kon. Okey, untuk kon ada bentuk bulatan dan ada satu lagi bentuk melengkung. Okey, jadi kamu kena kira luas bulatan. Okey, luas bulatan untuk kon. Kira luas bulatan dahulu. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, pi ialah 22/7. Darab dengan jejari. Di sini 12 cm ini ialah diameter. Okey, maka jejarinya ialah separuh daripada diameter. Jadi 12 bahagi 2 sama dengan 6. Okey, ini ialah jejari. Okey, jadi jejarinya 6 kuasa 2. Okey, selesaikan 22/7 darab dengan 6 kuasa 2 sama dengan 113,14 cm persegi. Okey, ini luas untuk bulatan ataupun bahagian tapak untuk kon. Dan satu lagi bahagian ataupun permukaan untuk kon adalah yang berbentuk yang berwarna biru ini. Okey, dia ada tinggi yang dipanggil, yang ini adalah sendeng, jarak sendeng yang miring ini. Okey. Jadi untuk luas kon, okey, untuk kawasan yang berbentuk biru ini, permukaannya formulanya adalah pi j s. S ialah jarak sendengnya.
Oke, pi kamu tahu 22/7. Jejarinya pula sama macam jejari bulatan tadi, yaitu 6. Dan jarak sendengnya ialah 16 cm. Oke, maka luas untuk permukaan yang melengkung itu 22/7 darab dengan jejari 6 cm darab dengan jarak sendeng 16 sama dengan 301,71 cm persegi. Maka luas permukaan bagi kon, kamu tinggal tambahkan dua luas permukaan tadi, yaitu luas untuk bulatan 113,14 tambah dengan luas permukaan yang melengkung 301,71 cm. Maka jawapan akhirnya adalah 113,14. Jawapan akhirnya ialah 414,85 cm persegi. Oke, yang seterusnya adalah piramid. Oke, piramid kita tengok bentuk tapaknya dahulu. Oke, contoh dalam gambar raja di sini bentuk tapaknya adalah berbentuk segi 4. Ya, jadi kita kira luas permukaan berbentuk segi 4 dahulu. Luas segi 4, panjang darab lebar. Jadi panjang darab dengan lebar. Panjangnya ialah 12 cm. Darab dengan lebarnya 8 cm. Maka jawapannya adalah 96 cm persegi. Oke, itu luas segi 4. Dan piramid mempunyai bentuk segi 3. Oke, jadi kita kira luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang darab tinggi. Oke, 1/2 darab dengan panjangnya 8 cm darab dengan tingginya 15 cm. Oke, sama dengan 60 cm persegi. Oke, tapi ini adalah untuk satu segitiga. Dan untuk piramid ini, ada berapa segitiga adalah berapa jumlah segitiga dalam piramid ini adalah bersamaan dengan bilangan sisi dia punya tapak. Oke, tapaknya tadi ada 4. Maksudnya piramid ini pun mempunyai 4 segitiga. Jadi 60 darab dengan 4 segitiga bersamaan 240 cm persegi. Oke, maka luas permukaan piramid sama dengan luas segi 4, 96 cm persegi, tambah dengan luas 4 segitiga, yaitu 240 cm persegi. Maka jawapannya sama dengan 336 cm persegi. Oke, yang terakhir luas permukaan bagi sfera. Oke, untuk sfera, formula luas permukaan bagi sfera adalah 4 pi J kuasa 2. Oke, 4 pi J kuasa 2. Oke, jadi mudah saja untuk sfera ini, sebab cuma kira sekali saja, 4. Yang penting tahu menggunakan formula yang diberi, darab dengan pi 22/7. Darab dengan jarinya 19 cm. Oke. Jejari kuasa 2. 4 darab 22/7 darab dengan jejarinya 19 kuasa 2. Oke, maka jawapannya adalah 4.538,29 cm persegi.
Okey, begitu saja untuk mengira luas permukaan bagi bentuk 3 dimensi. Yang penting kamu boleh faham apa bahagian-bahagian yang terlibat dalam permukaan untuk suatu bentuk itu dan boleh mengira berdasarkan formula untuk setiap bentuk tersebut. Okey, cuba selesaikan soalan yang diberi berdasarkan contoh-contoh penerangan yang cikgu sudah bagi ini.